Perkara-perkara yang menarik mengenai rumah Jombang ialah yang pertama, rumah ini diduduki oleh orang-orang besar pada tahun 1884. Yang kedua ialah pembinaan rumah Jombang tiada langsung penggunaan paku. Yang ketiga ialah rumah Jombang ini sudah pun berusia 144 tahun. Dan nyata sekali tempat asal rumah ini di Gunung Pasir dan dipindahkan ke Kampung Gagu. Oh, actually abang rakam video lah. So abang saja nak tengok korang punya nak tengok korang punya gelagat. Tak apa, teruskan macam biasa. Kena ada BGM. Buai laju. Macam ni Faris. Dia gerak macam ni What is this? Keras. Tempat kedua kami ialah Teratak Zakbar. Di muzium ini kami mengenali sejarah dan biodata mengenai Pendeta Zakbar. Sedikit biodata mengenai Pendeta Zakbar. Nama penuh Zakbar ialah Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau lahir pada tahun 19 September 1895, meninggal pada tahun 1973. Zakbar mempunyai kemahiran bahasa dan beliau adalah tokoh pada zamannya. Kata-kata Pendeta Zakbar: ada pun yang buih itu maka akan hilang sebagai hampas yang tidak berguna lagi. Akan tetapi sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia maka ia akan tinggal. Sedangkan ayah nak hantar di sekolah masuk sekolah pondok, jadi ayah dia menerima surat tu, ayah dia sedih sangat. Maka boleh ayah dia baca surat dia tentang ada duka cita dia tajam sama hati ayahnya boleh dia demikian gitu. Oh, you guys been here before? No. Oh, that's today. Tempat ketiga kami ialah Istana Seri Menanti. Di istana, kami dihidangkan dengan bermacam-macam lauk seperti daging masak lomak, sayur kubis, belacan dan pegaga. Tuan pengiring ini menceritakan mengenai adat dan adab makan orang Minangkabau. Tugasan kedua kami ialah kami perlu mencari fakta mengenai Istana Seri Menanti. Istana Seri Menanti ini dibina pada tahun 1905 oleh tukang kayu yang terkenal iaitu Tahar dan Taib. Pembinaan ini tidak menggunakan sebarang paku. Seni bina 4 tingkat yang mempunyai 99 batang tiang yang menggunakan kayu cengal. Di tengah-tengah istana terdapat menara tingkat gunung dan yang terakhir sekali khazanah diraja terdapat di menara tingkat gunung. Selepas itu kami bermain permainan istana seperti bowling menggunakan kelapa, baling selipar dan congkak. Alah, cikgu mah. Terlalu Main ni macam mana tahu tak? Dia dah baling. Lepas kerja, tutup baling sifar kan? Sifar kan? Dia dah baling, dah runtuh. Lepas tu je. Ingat tu. Awak kena lari. Tak kejap nak baling ni. Dia boleh lari sampai ke dia. siapa nak berpeluh sekarang silakan. Abang bukan tak nak main. Tapi Ada siapa fotografer? Selepas habis bermain permainan, kami menuju ke homestay. Waktu malam kami ada bacaan Yasin dan tahlil di Masjid Korea Kampung Mertanggalau. Kampung Muatan. Di hari kedua kami ada aktiviti melawat makam Tok Godang dan makam Tok Putih. Sebelum mendaki, Pakcik Rashad sedang memberi nasihat dan pantang larang ketika di dalam hutan dan di makam Tok Godang. Sekarang kami menuju ke makam Tok Godang di atas bukit dan kemudian kami akan mandi jeram.
Tok Godang ini ialah orang yang mengasaskan kampung Mertang. Batu nisan di makam Tok Godang dikatakan membesar kerana dahulu batu nisan itu kecil dan sekarang telah mencapai anggaran 140 cm. Dan dikatakan juga Tok Godang ini berketurunan raja kerana terdapat kain kuning di batu nisan. Cikgu, please sikit cikgu. Ada yang mengatakan bahawa adalah pengasas kampung dan sebagainya lah. Jadi untuk okey, jom kita dengar sikit daripada Atuk Masak kita. Selepas habis mandi jeram, kami balik semula ke homestay untuk kendiri dan solat Jumaat. Selepas habis solat Jumaat, kami naik lori dan pusing-pusing kampung. Kampung ini banyak sawah, gunung ganang, ladang jagung dan dusun durian. Waduh. Selepas habis pusing-pusing kampung, kami menuju ke makam Tok Putih. Bismillah ni ada 12 suku. Dalam lagu waris kan, 2 waris suku apa nama suku itu ando muka 3 batu 3 nenek, apa lagi, Wali Kumbuh, Tanah Datar, Soloma, apa lagi, Anak Melaka, Anak Aceh, ada berapa lagi dah. So ada 2 waris suku. Sekarang kita dah membesar. Saya punya pandangan wallahu taala alam. Allah yang tahu. Pada waktu petang, kami adakan aktiviti sukan iaitu sepak takraw. Pada malam 11 Jun, kami ada aktiviti bersama penduduk kampung Mertang. Sebelum kami beraktiviti, kami makan malam yang dimasak khas oleh penduduk kampung Mertang. Menu makan malam ialah kubis, daging masak lomak, ikan keli sambal hijau dan nasi goreng.
Permainan yang pertama kami main bersama ialah music chair. Permainan yang kedua pula ialah teka ayat dalam slang negeri. Cemat. Cemat, perkataan cemat. Oh, pandai. Habis sudah aktiviti bersama penduduk kampung, mari kita pergi ke hari yang ketiga. Pada 11 Jun 2022, cuaca tidak begitu baik. Hujannya sampai pagi ke petang. Malangnya kami terpaksa anjakkan ke depan aktiviti kami. Sementara tunggu hujan reda, kami makan mi goreng. Selepas itu, Tuan Hanapi bercerita mengenai adat pepatih. Beberapa perkara yang disebut oleh Tuan Hanapi seperti anak lelaki harus merantau seawal usia 15 tahun. Kemudian anak lelaki tidur di masjid 7 tahun supaya belajar berdikari kerana harta pusaka tidak diwarisi oleh lelaki. Daripada sejarawan, daripada mana mereka ni merantau? Daripada tepatnya di Minangkabau tu ada 3 luak. Luak Agam, luak Tanah Datar dan juga luak 50 kotor. Kebanyakan anak-anak orang Islam ni berada. Selepas hujan reda, kami terus berangkat ke rumah Godang. Kami menaiki Hilux pergi ke rumah Godang. Di sana, kami perlu menanam 20 pokok. Kita sekarang berada di rumah Gadang yang akan kita sama-sama bergotong royong bersama dengan semua peserta Kembara Nusantara, beberapa orang kampung dan juga pimpinan masyarakat di sini. Jadi rumah ini kita akan tanam pokok hari ini dan juga akan buat pembersihan yang sesuai lah. Okay? Dan rumah ni seperti jadi rumah angkat kepada tim Kembara Nusantara. Sebelum mula gotong royong, Tuan Hanapi bercerita sedikit mengenai rumah Godang dan Cikgu Nadira membahagikan tugas seperti mencangkul, cabut rumput, tanam pokok dan membersihkan bahagian rumah.
Seni bina rumah godang. Kos rumah ini ialah RM25 juta dan rumah ini di antara rumah tradisi yang terbesar. Pembuatan rumah ini menggunakan kayu-kayu dari rumah pusaka yang dibeli dan digunakan semula. 25 buah rumah pusaka telah dibeli. Ni bagian luar dia. Orang kata kalau kat sana panggil apa? Beranda Beranda. Beranda. Ni pintu lah. Kalau nak masuk dia kena ketuk macam ni. Terus. Itu. Dah. Dengan abang lu. Ni bilik dia. Buka ni bagi dia So ini nak jadikan apa ni? Mungkin stesen pantry dia. Berita sedih tentang rumah godang ini ialah tangga rumah ini terpaksa dihancurkan kerana terdapatnya campur aduk adat. Tangga yang digunakan ialah tangga Melaka. Ni dibagi pada ni Babang. Babang. Tuan punya tu itulah cik. Sekejap lagi. Fungsi. Setelah habis gotong royong di rumah godang, kami semua menuju ke sungai. Sungai yang kami tuju ini lebih tinggi daripada sungai sebelum ini. Akhirnya kami tiba di destinasi kami setelah jauh kami mendaki. Setelah tiba, Tuan Hanapi mengajak kami makan buah jambu merah yang segar dan sedap. Ni pasti tak original segar dari Padang. Uish, apa rasa? Sedap. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Asap. Nasab mana? Tak. Pada colek sedap. Oh, coklat. Tapi ni pun sedap. Dia manis kan? Yang original. Air di atas ini agak keruh dari biasa kerana hujan yang lebat dari pagi sampai petang. Setelah habis bercempuru, kami balik ke homestay dan bersiap sedia untuk malam ini. Selepas solat isyak, kami ada sesi bersama Prof. Madya Datuk Paduka Rosli yang menceritakan tentang adab memasuki rumah orang. Yang akan bertanya apa tujuan nak naik apa semua. Lepas dia dah beritahu apa tujuan, yang datang tadi akan duduk. Dia ada tempat duduknya sini. Dan kemudian menteri itu akan naik ke rumah. Rombongan yang saya ambil akan bagi tahu pada tuan rumah layak untuk naik ataupun tidak. Layak naik ataupun tidak. Kalau layak, akan pergi ke atas dan lepas tu akan berjalan ke ujung.
bertemu dengan tuan rumah, akan berbincang di situ. Itu dipanggil sebagai bahagian serambi. Di manakah bahagian rumah tangga? Ya, bukalah kamus Melayu, rumah tangga bukan bahagian dalam ni. Jadi cerdik pandai hari ni terlalu cerdik di situ bahagian rumah tangga. Rumah tangga bahagian depan ni. Itu yang paling pentingnya. Tetapi oleh kerana hebatnya orang Melayu hari ini, bahagian depan itulah yang dirobohkannya. Buat tangga batu. Dia tidak ada falsafahnya. Adakah pantun boleh di-K-popkan? Sebab benda ini boleh di-K-popkan dan boleh didangdutkan pantun ni dan macam-macam. Jadi jangan kata seni ini bersifat tertutup. Itu saya nak jelaskan pada pelajar-pelajar. 7 jenis suara yang boleh digunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Pada malam ini saya nak menceritakan bahawa sesungguhnya terlehit. Dan dia pasti akan batuk dan macam-macam. Habis sudah sesi kami bersama Datuk Paduka Rosli. Banyak perkara yang kami dapat seperti cara memakai kain batik dan kain plekat dengan betul. Contohnya seperti kaum perempuan. Kepala kain batik kalau di depan menandakan dia belum kahwin. Kalau di belakang bermaksud sudah berkahwin. Dan banyak lagi perkara yang kami belajar. Saya harap saya dapat mendengar lagi cerita oleh Datuk Rosli di masa akan datang. Hari keempat adalah hari last kami di Kampung Mertang. Pada waktu pagi kami sudah bertolak ke masjid untuk bergotong royong bersama orang kampung. Sekejap lagi pelajar-pelajar ni PAS akan sampai 10.45 yang akan bergerak ke Turaji. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang guru-guru daripada sekolah ABS, Akademi Bakat ABS. Okey, guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Kemudian AJK Masjid membahagikan tugasan. Untuk lelaki perlu membersihkan kawasan stor dan dalam masjid. Untuk perempuan membersihkan kawasan dapur dan labelkan pinggan mangkuk. Jadi bermulalah aktiviti gotong royong kami. Banyaknya pinggan. Sesudah sahaja kami bergotong royong, kami makan kari pap dan AJK Masjid Tuan Hanapi dan Cikgu Nadira memberi ucapan terima kasih kerana sudah memeriahkan aktiviti kami sehingga ke hari yang keempat. Semua betul-betul selumos Hari yang terakhir setelah 4 hari 3 malam kami di sini, tak ada apa yang paling penting yang saya boleh katakan melainkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada ibu dan ayah yang menganggap kami sebagai anak di sini, cucu-cucu di sini, tuan muda dan cikgu muda Akademi Bakat dan juga ASIKS yang telah berkorban masak pagi petang siang malam untuk kami. Makanannya sedap tak? Sedap. Ingat-ingat ya, balik ni nak belajar macam mana masak lomak kan? Pona, ikutlah. Rancak Pona. Ikut bos. Sekali lagi Cik, sekali lagi.
Jutaan terima kasih kepada penduduk kampung Mertang kerana sudi menerima kami, masak makanan yang sedap untuk kami dan membawa kami naik lori dan highlight pusing-pusing kampung, kemudian bawa kami turun dari air jeram. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa akan datang. Tempat terakhir kami sebelum kami pulang iaitu rumah warisan Wan Robah. Bas kami berhenti di tepi jalan, kemudian kami perlu jalan kaki untuk ke sana. Sesudah sahaja kami sampai, kami diberi air sirap untuk menghilangkan haus. Kemudian Tuan Haji Yunus mengajak kami untuk mengambil gambar dulu sebelum memulakan aktiviti. Bakat apa lagi? Bakat menulis, mengarang, berlari, takam ikan dia belum lagi. Di mana akademi bakat ni semuanya? On, ya. So, Sabtu, mari program bersama dengan rombongan daripada Meninjau Bukit Tinggi dan hari ini daripada Sungai Merak. Kena pula Sungai Merak dengan Sajidah berjiran. Memang ngam pula ya. Setelah itu kami masuk ke rumah warisan dan Tuan Yunus menerangkan adab masuk ke rumah, kemudian menceritakan tentang salah silah keluarga Wan Robah dan memberitahu tentang rumah warisan ini. Untuk pangkal ni apa fungsinya? Fungsinya ialah apa saja majlis-majlis sini perlu diingat. Sebelum benda tu disiarkan resmi kat sini, undi kat sini dulu. Wakil rumah dan wakil orang datang, undi kat sini dulu. Itu pilih pangkai, yang manakala bila ujung ni lah tempat ni orang majlis Quran. Setelah habis penerangan mengenai rumah warisan, kami makan tengah hari yang dimasak oleh tuan rumah. Makanan tengah hari kami ialah daging masak lomak yang sedap. Setelah makan, Tuan Hanafi memberi sedikit ucapan terima kasih dan ucapan habis program Kembara Nusantara. Agak busy lah dalam tempoh seminggu ni. Saya tolak juga banyak perkara tu. Program dengan MB, Tuan Haji, dengan khidmat masyarakat saya sebagai person in charge. Tapi saya tetap datang di sini sebab bawa ke kampung kita sendiri kan. Nak konakan benda yang kita sendiri pun mencari-cari siapalah orang muda yang ada minat kepada benda-benda lapuk, kuno, ketinggalan zaman seperti adat ni. Tapi ada beberapa anak-anak muda yang masih minat dan menaruh perhatian dan menaruh penghargaan. Habislah sudah program Kembara Nusantara. Terima kasih kerana menonton. Saya berharap saya dapat melakukan aktiviti sebegini lagi.